warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Ini kali pertama saya berucap atas pentas selepas lebih kurang 4 tahun. Paling hebat ucapan saya sebelum ini. Boleh buka seorang boleh buka. Sebab menatang ni tebal. Susah nak bernafas. Paling hebat saya berceramah sebelum ini ialah atas katil dengan band sebelum tidur. Jadi saya harap saudara-saudari yang hadir, yang dengar boleh faham bahawa saya pun ada kesukaran yang besar untuk berucap kerana dah lama kan. Tambah saya tidak pernah hadir apa-apa program politik sejak tahun 2018. Jadi bila saya tengok cincung ayuh Malaysia, aku pun tak reti sebenarnya. Jerit-jerit ni dah tak reti, dia dah terpisah kan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, yang menonton. Ada yang datang daripada jauh. Kita tidak ada yang besar untuk lebih ramai hadir kerana satu SOP, keduanya ialah kerana kita terpaksa susun dalam masa yang begitu singkat. Sebab itu berbeza dengan banyak majlis-majlis ala politik yang mungkin saudara-saudari pernah hadir sebelum ini. Sebahagian besar masa, tenaga dan wang ditumpukan untuk penganjuran majlis pelancaran. Itu perangai Malaysia tu, perangai Malaysia. Kalau nak lakukan sesuatu, mesyuarat untuk menetapkan kuih apa nak makan untuk mesyuarat yang seterusnya. Yang itu akan mengambil masa berjam-jam. Jadi sebelum sampai ke keputusan untuk kuih apa nak makan masa hari pelancaran, dia akan ada 5 mesyuarat yang makan 5 kali jenis kuih yang berlainan. Dia sama macam pelancaran lah. Bila melancarkan sesuatu, mesyuarat nak melancarkan tu 6 bulan. Segala jenis, macam-macam color, nak tengok lama mana, wang habis. Jadi 6 bulan lancar dengan gemilang, ada segala merculnya, lampu. Lepas tu balik semua orang penat. Yang dilancarkan tu mati, tak jadi. Itu alam Malaysia lah, memang berkali-kali. Kahing gelak sebab dia pernah jadi exco. Macam itulah dalam kerajaan pun macam itu, dalam swasta tu. Jadi budaya kita memang suka kepada majlis kerajaan yang ambil masa, ambil tenaga, ambil wang yang banyak, tetapi hasilnya tak seberapa. Kita nak tukar benda tu. Sebab itu satu, saya memang kedekut, sangat terkenal sebagai kedekut kan. Yang kedua ialah tengok staff setuju kedekut. Yang kedua ialah sebenarnya majlis pelancaran, gimmick semua ni dia tak berapa penting. Kalau kita tengok di negara-negara yang maju, dia lancar ni sebenarnya dia pergi minum kopi 4-5 orang je. Yang penting ialah apa yang dirancang. Penting ialah bagaimana kita menggerakkan sesuatu itu sampai kita capai matlamat. Yang penting ialah akhirnya hasil nak dibuat itu mesti ada kesan kepada sasaran yang kita nak lancarkan program itu. Jadi ya, dia macam bateri ni, cincung lama sangat bercakap, bateri dah habis lah. Okay, tersekat-sekat tadi kan. Saya sebut panjang lebar tu sebenarnya bagi alasan je, sebab memang kita ada masa 2-3 hari saja untuk kita lancarkan. Dan memang akan ada kekurangan, dia tak ada gimmick dan sebagainya. Tapi yang penting ialah kita kena bergerak cepat. Kita tidak ada masa. Dan keputusan yang akan menentukan bila bulan 6 ke bulan 7 ke, keputusan itu tidak berada dalam tangan kita. Selepas beberapa siri pilihan raya yang ada setakat ini, kita tahu beberapa perkara itu kita tak boleh lari dah.
Bila saya sebut kita itu, maksudnya bukan keadilan, bukan semata-mata keadilan, maksudnya bukan semata-mata Pakatan Harapan. Kita itu adalah dari kalangan rakyat Malaysia yang mahukan negara ini selamat daripada jenis-jenis yang hanya mahukan jawatan untuk kepentingan mereka. Dan jenis-jenis ni ada dalam semua parti. Bukan saja, kita sekarang tak boleh nak kata dah bahawa parti ni baik, lagi bersih lagi, sebab kita tahu memang nafsu manusia, walau parti mana pun mereka ada, bila diberi kuasa, kalau tidak diikat, tidak dipantau, tidak dijaga, maka mereka akan, yalah manusia jiwa lemah. Jadi kita, bila saya sebut kita tidak ada masa, saya bercakap dengan semua rakyat Malaysia dari mana-mana parti. Manusia dilahirkan dengan jiwa yang sepatutnya membenci sesuatu yang buruk dan gemar benda yang baik. Kalau orang kata rakyat Malaysia ini memang sayangkan seorang bekas pemimpin yang memang terkenal di dalam dunia sebagai antara yang paling banyak mengompak duit rakyat, dia tak masuk akal. Kerana manusia secara dasarnya, tak kisahlah kaum kita, latar belakang kita, agama kita, manusia dilahirkan dengan nurani, hati kecil yang membenci perkara yang buruk dan sayang kepada perkara yang baik, gemar yang baik, benci yang buruk. Tapi sudah tentu ada banyak perkara lain lah. Jadi sebab itu bila saya bercakap kita tidak ada masa, saya bercakap kepada semua yang dalam keadilan, yang dalam DAP, yang dalam amanah, yang dalam PH, yang dalam muda, yang tua, yang UMNO, yang bersatu. Sebab sebenarnya kita dalam kapal yang sama. Najib akan terus begitu. Dia peduli apa akan jadi, sebab dia nak selamat je, dia tak nak masuk penjara. Bila dia tak nak masuk penjara, dia buatlah apa yang dia bukan peduli pun. Apa nak jadi dengan wang pencen rakyat, apa nak jadi dengan segala yang ada, dia tak peduli langsung. Dia hanya fikir dia nak lepas. Pimpinan yang ada dalam kerajaan, dia bukan peduli pun sama ada harga naik ke, adakah kita telah jumpa penyelesaian jangka masa panjang untuk masalah-masalah. Dia tak peduli, sebab dia akan dapat pencen. Dia kerja 1 tahun pun cukup lah dia dapat pencen. Pencen ahli parlimen dapat, pencen menteri dapat. Itu belum campur lagi benda-benda lain, bonus, GLC, bot, segala-galanya. Dia bukan peduli pun. Jadi kalaulah rakyat yang biasa di luar, yang sokong UMNO, yang sokong PAS, yang sokong Bersatu, yang sokong Pakatan, yang sokong keadilan, kalau kita berjaya dibodohkan oleh jenis-jenis yang macam ini, maka yang jadi mangsa bukan saja kita, tapi generasi yang akan datang, satu generasi ke satu generasi. Kerana kita sekarang sudah pun merasa dan menanggung masalah itu. Contohnya, tadi kita bercakap tentang makanan. Memang betul lah harga makanan makin menggila sekarang ni kan. Saya kurus bukan sebab harga makanan tinggi lah. Saya kurus sebab saya ada berlari sikit lah kan. Tapi bayangkan satu keluarga yang pendapatan dia tak naik, anak 3-4 orang. Apabila harga naik mendadak dan makin teruk dan makin teruk, dia sebenarnya ada kesan, memang dia kena catu. Saya tiap-tiap malam lah ni cerita, tiap-tiap malam saya tak tengok berita Malaysia tau. Saya tengok berita Sri Lanka. Dan 6 bulan saya tengok berita Sri Lanka. Bukan sebab saya minat Sri Lanka ke. Anak saya, dia pelik sikit. Dia suka tengok berita-berita luar negara. Aku pun tak faham. Dia pun tak faham, saya pun tak faham. Jadi dia beralih dulu berita daripada Poland. Aku tak tahu kenapa. Sekarang ni dah 6 bulan, pukul 9 malam dia kena tengok berita Sri Lanka. Kan sekarang semua boleh tengok daripada YouTube kan. Kalau tak tengok dia marah. Terpaksalah kita tengok.
6 bulan saudari, saya, isteri dengan anak lah, tak tengok Sri Lanka tak malam ni kan. Kita boleh tengok bagaimana keadaan daripada buruk jadi sehingga terburuk di Sri Lanka sekarang. Saya tak pasti sama ada rakyat Malaysia selain daripada saya dengan anak saya dengan isteri saya mengikuti apa yang berlaku di Sri Lanka. Oleh kerana pengurusan ekonomi yang tempang, kerajaan yang dikawal oleh 2-3 adik-beradik, abang jadi presiden, adik jadi Perdana Menteri, kemudian berhutang untuk projek-projek yang mungkin tidak masuk akal. Highway yang kereta tak cantik, kereta tak ada. Jadi dengan COVID yang berlaku sejak 2 tahun lepas, oleh kerana dia berhutang banyak, COVID berlaku, satu-satunya sumber pendapatan yang besar untuk Sri Lanka ialah pelancongan. Pelancongan tak ada, jadi sumber mata wang tu dah tak ada. Kemudian oleh kerana sumber mata wang tak ada, maka mata wang dia makin turun, jatuh mendadak. Nak dijadikan cerita, dia import semua makanan dia daripada seluruh negara, seluruh dunia. Dia import semua. Jadi bila mata wang dia jatuh, harga import jadi mahal. Dia dah mula kena catu. Makanan kena catu, elektrik kena catu, minyak kena catu. Nak dijadikan cerita lagi, Rusia pergi serang Ukraine, harga minyak naik mendadak. Sedari-sedari tahu yang kena catu elektrik semua tu tak apa. Yang walaupun saya tak faham sangat lah tengok Sri Lanka, bahasa Sri Lanka mana saya faham Sinhalese kan. Tapi kita boleh tengok kesan dia kepada anak-anak kecil. Sebab orang tua boleh diet, mungkin bagus kurus sikit, boleh bagi alasan itu. Orang tua kalau dia diet, dia ada pilihan makanan yang lain. Tak makan yang ini, mungkin boleh makan yang itu. Tak makan roti, boleh makan bijirin. Tapi bayi tidak ada pilihan lain. Mereka perlukan susu. Dan bila susu diimport, banyak diimport, bayangkan bayi kebuluran. Itu yang berlaku sekarang di Sri Lanka. Dan tiap-tiap hari rusuhan kerana dia bayangkan macam ni kan, dia beratur nak isi minyak tu, dia tak boleh nak tutup enjin, sebab kalau dia tutup enjin, sama ada kereta dia mati atau orang lain ambil tempat dia. Jadi beratur tu lama, 3-4 jam. Jadi dia bakar minyak yang memang dia tak ada dan mahal untuk dia isi minyak. Keadaan yang macam itu berlaku. Itu Sri Lanka. Walaupun kita kata tak ada kena-mengena, ini sembang saja, saudara-saudari tahu asas yang menyebabkan berlakunya begitu tidak banyak beza dengan yang ada di Malaysia sekarang. Contohnya, kita import 90% makanan kita. Daripada tahun 2004 apabila Tun Abdullah Badawi menjadi Perdana Menteri, dan saya tabik Tun Abdullah Badawi. Sebab orang lain sibuk nak bawa kereta, mari lagi nak bawa kereta terbang. Lepas tu Najib aku tak tahu ni nak buat apa, dia buat bangunan tinggi saja kan. Sibuk macam-macam. Ada idea yang baik daripada Tun Abdullah Badawi ketika itu, iaitu kita kena tumpu kepada pertanian supaya kita tidak bergantung kepada import untuk bahan makanan. Masalahnya, orang yang berada di atas ni, bila dia ada idea yang baik untuk rakyat, dia tak fikir tanggungjawab kepada rakyat untuk memastikan idea itu dapat dijalankan dengan betul dan murah pada nilai yang munasabah dengan rakyat. Dia fikir, dulu kalau mic teruk, aku ingat Rosmah Jampi ke, pasal Rosmah tak kerja Jampi dah. Dia tak tahu lah takut Rosmah datang balik kan. Rosmah menonton ke ni? Kalau dululah sepatutnya idea tu bermula dengan baik. Sepatutnya kalaulah kita ada kerajaan, pimpinan yang secara berterusan meletakkan kebajikan rakyat di depan, yang betul-betul tahu bahawa
soal memastikan kelangsungan makanan negara ini adalah cukup penting. Masalahnya kita tak ada yang itu. Lepas 2004 UMNO menang besar. Kemenangan paling besar UMNO dan Barisan Nasional 2004. Daripada kemenangan yang besar itu, dia ambil peluang kononnya untuk membantu kelangsungan makanan negara. Apa kita dapat? Kita dapat Shahrizad, NFC, lembu dan kondo. Daripada tahun 2004 sampai sekarang, berapa bilion wang yang dibazirkan untuk projek-projek pertanian, segala jenis projek pertanian. Udang lah, kerang lah, aku pun tak tahu segala jenis benda. Sturgeon tadi kan, Likang cerita pasal sturgeon. Saya ingat masa kat parlimen dulu, ada audit negara yang paling hebat sekali. Dia audit syarikat, saya rasa syarikat Felda lah, anak syarikat Felda lah saya rasa. Anak syarikat Felda ni nak memulakan perniagaan dengan sturgeon, kan? Jadi bagi duit, bagi modal semualah. Habis duit itu sampai dah nak tutup lah syarikat tu. Jadi audit pergi cek lah. Audit pergi cek, rupanya ikan tu tak pernah sampai kat Malaysia pun. Ikan tu sangkut kat mana pun tak pernah sampai kat Malaysia. Duit dah habis dah semua. Jadi sebab itu, contohnya bila kami bincang, kita rasa sebenarnya masalah yang kita hadapi sekarang ini bukannya masalah yang orang tak tahu. Semua orang tahu. Bukan masalah yang tidak dibincang. Dah 20-30 tahun kita bincang. Bukan masalah yang tidak ada penyelesaian. Sebenarnya penyelesaian tu ada. Tapi kita bermasalah kerana marilah penyelesaian macam mana pun, bila orang yang ada di atas itu tidak jujur, tidak amanah, tidak cekap, tak cerdik, bodoh, bagilah apa kat dia pun, bagilah duit macam mana pun, rakyat akan berterusan dari 1 tahun ke 1 tahun ke 1 tahun akan menjadi lebih teruk. Sehingga kan sekarang ini negara kita, rakyat kita masih lagi bermasalah dari segi kebergantungan kepada import makanan luar. Dalam keadaan mata wang kita jatuh, mata wang kita tak pernah naik tau. Mata wang kita masih lagi RM4.13, dia tak naik banyak. Bila kita import 90% daripada makanan kita, dulu saya selalu bebel, nasib baik aku tak makan sayur, sebab kobis pun kena import. Ada ke kobis pun kena import? Jadi bila kita import 90% daripada makanan kita, dalam keadaan mata wang kita tu tidak kukuh, secara ekonomi, yang belajar ekonomi, Najib dia belajar separuh, dia kata jadi belajar ekonomi tapi dia tak habis. Yang belajar ekonomi faham apabila kita membeli barang luar dan membayar dengan mata wang kita, dan mata wang kita itu rendah, kita mengimport masuk inflasi. This is basically imported inflation. Dan ini yang telah berlaku kebelakangan ini. Sebenarnya harga barang tu tak adalah mahal sangat, tapi sebab mata wang kita itu rendah, bila kita import, maka sudah tentu dia pun kita kena bayar dengan mata wang yang rendah, harga pun rendah kan. Jadi semua masalah ini adalah masalah besar yang akan jadi beban besar kepada rakyat Malaysia, walaupun Najib dah tak ada, walaupun Muhyiddin dah tak ada. Azmin ada lagi ke tidak, wallahualam lah. Tapi tak apa, dia selalu makan Maggi, jadi tak ada masalah. Jadi yang tinggal ialah kepada yang muda-muda. Saya tak adalah muda, saya 40 lebih dah. 40 lebih ni kira tua dah sebenarnya. Masyarakat kita je 40 lebih ni kata muda. 40 lebih ni sangatlah tua. Lagi kesian kepada yang 20 tahun, yang 15 tahun. Mereka akan mewarisi masalah ini. Dan kita dah ada Sri Lanka, kita dah tengok dah negara yang tidak menjaga kedudukan bekalan makanan dia, yang bergantung kepada luar negara, yang mata wangnya lemah. Bila tiba sesuatu masalah bertalu-talu, dia akan ada kesan yang besar. Apa yang berlaku di Sri Lanka tak mustahil akan berlaku kepada kita satu hari nanti.
Itu satu contoh. Contoh yang lain, soal PTPTN. Ini UMNO yang JCOM tak JCOM yang tengah tengok ni kan, dia duk ratip yang itulah, PTPTN, formula PTPTN. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Kenapa formula penting? Sebab apabila kita membentangkan sesuatu idea, UMNO ni tak faham idea, dia semua formula je, dia reti yang itu lah kan. Apabila kita membentangkan sesuatu idea, ada satu masalah, ada diagnosisnya, kita bentangkan begini cara dia, itu menganjakkan fikiran rakyat ke arah penyelesaian. Sebab ahli politik ni, kalau kita tak tolak dia daripada bawah, kalau suara rakyat itu tak desak dia, dia tak buat. Jarang di mana-mana negara ada pimpinan yang ada visi yang masuk dengan mandat yang kuat, yang kata saya akan buat 1, 2, 3, 4 dan dia berjaya buat semua terus. Jarang. Di mana-mana negara selalunya perubahan dasar itu berlaku dengan baik. Dia bermula dengan desakan daripada rakyat. Di Eropah contohnya, bila ada banyak dasar yang mesra rakyat, yang letakkan kebajikan rakyat di depan, dia bukan menteri itu datang-datang saja dia terus dapat idea. Dia tak begitu. Tapi sebab nak menang pilihan raya dan dia tahu ini desakan rakyat, kalau nak menang mesti mengambil kira pandangan-pandangan rakyat, apa yang rakyat nak, maka parti mana yang menang pun dia tak boleh lari, dia kena laksanakan kehendak rakyat itu. Sebab itu kita kena bentangkan idea supaya rakyat boleh anjak pemikiran itu dan sama-sama mendesak parti-parti politik. Kalau masalah kebergantungan import makanan yang akan ada kesan besar, yang dah ada kesan besar sekarang, apa yang kita nak parti-parti politik dengar? Kalau soal PTPTN contohnya, saya bercakap soal PTPTN ni tahun 2011. Masa 2011 hutang PTPTN 23 bilion lebih kurang. Bila dikira, kalau hutang 23 bilion, masa itu masih ada ruang kewangan dari segi perbendaraan negara supaya kita boleh peruntukkan wang untuk kita bayar balik PTPTN, kurangkan hutang dan ke arah pendidikan percuma. Tahun 2011, sebab pada ketika itu hutang PTPTN baru 23 bilion. Masalahnya korang semua pergi pilih Najib tahun 2013. Bila Najib menang, soal PTPTN ini tidak diselesaikan. Tidak ada penyelesaian yang menyeluruh kepada kerangka pendidikan tinggi negara. Masalah yang sama dibiarkan berulang dan makin teruk. Bila Najib jatuh tahun 2018, hutang PTPTN dah jadi 46 bilion, naik 2 kali ganda. Sama macam kalau contohnya kita pinjam duit dengan Chatty, masa hutang tu sikit, bolehlah kita fikir macam mana nak bayar. Jangan pinjam duit dengan Along Contohnya, bukanlah saya pernah pinjam duit dengan Along kan, tapi contohnya pinjam duit dengan Along, masa mula-mula sikit, interest tak banyak lagi, bolehlah kita cari jalan untuk bayar. Tapi kalau hutang itu dibiarkan sehingga naik besar, maka benda yang kita boleh bayar tak boleh bayar adalah. Itu yang berlaku dengan PTPTN sekarang. PTPTN dah terlalu mahal untuk kita tanggung dan bayar. Seperti yang kita sebut boleh dibuat tahun 2011. Itu harga yang dibayar oleh rakyat apabila kita terlepas satu pilihan raya. Kita bukan saja terpaksa tanggung hutang 1MDB, hutang Felda, hutang yang lain semua. Kita terlepas untuk kita ubah dan perbetulkan supaya contohnya mekanisme pembiayaan pendidikan tinggi negara adalah yang boleh merangkulkan seberapa banyak anak-anak untuk masa yang depan. Kita dah terlepas masa itu. Kalau tanya saya sekarang, saya kata nak buat macam mana, memang duit tak ada.
Dalam keadaan sekarang, nak menyelesaikan masalah PTPTN itu sendiri pun payah. Sebab itu, saya ingat politik 2, 3, 4 tahun yang lepas ini, kita terlalu banyak memang berpolitik. Engkau salah sana, aku lebih baik. Akhirnya rakyat biasa, setiap 1 tahun yang kita hilang, masalah itu akan menjadi lebih besar dan lebih besar dan lebih besar. Saya agak okey lah. Saya mungkin T20. Jadi soal kewangan tak ada isu, soal anak pun seorang je, tak ada masalah. Kucing lagi mahal nak tanggung daripada tanggung anak saya contohnya. Dia tak ada isu. Tapi macam mana yang lain? Setiap 1 hari yang kita hilang, setiap 1 tahun yang kita hilang, dan setiap 1 tahun yang politik kita ini dominasinya ialah siapa yang lebih baik, membela pimpinan itu, cerita Najib, kegilaan pasal Najib. Itu tidak membantu masalah setiap rakyat biasa. Dan apabila ada masalah besar seperti yang berlaku di Sri Lanka, dia bukan tiba-tiba hanya orang yang sokong PH saja tau. Tiba-tiba tak cukup susu, orang sokong PH je tak cukup susu. Orang BN semua dapat. Mana ada macam tu? Kalau harga minyak naik, semua kena lah. Sekarang ni harga minyak RON 97, RM4. Nasib baik ada formula. Kalau tak ada formula, harga RON 95, dia dah RM3 lebih dah. Cuma ini pilihan raya nak dekat, dia akan bertahan. Cuma sekarang pun dalam kerajaan, mereka pun sekarang sedang bincang macam mana nak potong subsidi. Subsidi makanan, subsidi minyak, subsidi gas, semua, subsidi elektrik, semua tengah fikir macam mana nak potong. Sebab kita ada pimpinan yang kerja dia makan gaji, clock in, clock out. Dia tidak ada pandangan yang panjang untuk memikirkan how to do it out of the box. Saya ingat, saya selalu ulang, melakukan sesuatu yang sama berulang-ulang kali dan berharapkan keputusan yang lain, itu namanya kegilaan. Orang gila je buat macam tu. Kalau saya dulu contohnya nak kurus, ingat beli dulu ingat ada 20 tahun lepas kan, ini untuk orang-orang malas tapi dia nak kurus. Dia ada satu alat yang boleh lekat dekat perut, pasang kat elektrik, kononnya dia bagi electric shock, tolong bagi perut tu exercise tanpa perlu exercise kan. Ya, Likang ada, saya pun pernah ada kan. Jadi kita semua pernah melalui zaman itu, zaman pemalas. Konon nak kurus tapi pemalas. Jadi pasang-pasang duduk, memanglah sampai mati tak kurus. Sebab tu saya kata, melakukan perkara yang sama berulang-ulang dan kita berharap keputusan yang lain, itu namanya orang gila. Itu yang berlaku dengan yang kita ada sekarang. Dia tak fikir dah masalah-masalah besar ini, kerana dia tahu dia dapat gaji, dia hidup mewah semua. Kalau ada masalah, pandailah kau rakyat. Sama yang saya duk tengok dalam berita dekat Sri Lanka tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam ada je mesyuarat besar, mesyuarat kabinet dia. Kereta masuk semua besar-besar, Range Rover semua. Dekat luar, bayi tak ada susu. Dia boleh je duduk macam biasa. Jadi itu yang akan berlaku di negara ini kalau kita tidak ambil pendekatan yang drastik sekarang. Dan sekarang ini masa yang sangat-sangat runcing. Satu, sebab kita tak ada masa. Yang keduanya ialah kerana keputusan pilihan raya negeri setakat ini memberi bayangan bahawa sebahagian besar daripada rakyat Malaysia ni sebenarnya dah tak peduli dah apa nak jadi. Jadilah korang sebab korang semua sama. Kita kena ambil yang dalam Pakatan Harapan, yang dalam keadilan, kita kena ambil tanggungjawab itu. Yang kita memang perlu perbaiki cara kita. Kerana bila sampai keadaan yang pengundi merasakan buang masa je lah aku keluar mengundi ke ambil tahu ke apa, keadaannya sama saja kan.
Memang kadang-kadang pengundi pun kecewa, yang ahli politik pun kecewa. Ahli politik kata aku sedang berjuang untuk engkau, sampai hati kau buat macam ni. Pengundi pun kata kau berjuang untuk aku apa? Kau berjuang untuk diri engkau, sampai hati kau buat macam ni. Tapi kesan dia ialah begini. Apabila rakyat biasa yang sepatutnya keluar mengundi, yang sepatutnya mendesak ahli politik supaya menjadi lebih baik, yang sepatutnya turut serta menjalankan tanggungjawab kita, bukan sebab kita nak tolong ahli politik, tapi setiap keputusan yang kita buat, keputusan politik itu, dia akan ada kesan kepada kita, anak kita, cucu kita. Kalau semua orang berfikiran yang negatif, maknanya kita hanya tinggalkan politik ini kepada macam-macam UMNO yang tengah duk tengok sekarang ni. Yang mengundi pun mereka, yang dapat projek pun mereka, yang senang lenang pun mereka, yang kaya menteri-menteri dia. Sebab kita dah tengok dalam pilihan raya negeri demi pilihan raya negeri, yang keluar mengundi itu terlalu sedikit. Bukannya sebab UMNO menang, bukannya sebab UMNO kuat, tapi sebab sebahagian besar rakyat biasa merasakan tak guna dah. I've lost hope. I can't do anything, might as well I just focus on my daily life. Apa yang saudara-saudari perlu tahu, bahawa apabila saudara-saudari mengambil langkah ke belakang untuk tidak turut serta, dia ada kesan kepada saudara-saudari. Dan atas sebab keputusan itu juga, saya walaupun saya ada hidup yang selesa, saya tak biasa bagi ucapan, saya kalau boleh tak nak jumpa orang, saya nak masuk pejabat, buat kerja, jangan kacau aku. Tapi saya tahu bahawa dia akan ada kesan. Kesan kepada saya nanti, kesan kepada anak saya, kesan kepada anak-anak saudara saya. Jadi sebab itu kita nak mulakan balik. Ada orang tanya kenapa ayuh Malaysia, kenapa kena buat begini. Kerana kita kena bercakap balik dengan rakyat biasa di luar bahasa politik. Kita kena bercakap balik tentang perkara-perkara yang betul-betul ada kesan kepada rakyat. Dan bagi saya, dua perkara yang paling besar saya tengok daripada pengalaman saya jadi orang biasa selama 3-4 tahun ini, soalnya mudah saja. Pertama ialah soal gaji dan pekerjaan. Yang kedua ialah soal harga barang yang langsung tak sepadan dengan gaji. Ni ada 2-3 orang ni kerja, dia belajar buat arkitek. Tahulah arkitek, nak jadi arkitek ni payah, lama kan. Ijazah, kalau ijazah campur dengan matrikulasi ke persediaan 5 tahun, kalau ambil sampai master 6 tahun, kemudian kena kerja lagi 3 tahun sebelum boleh dapat diluluskan untuk menjadi arkitek kan. Kita ramai budak-budak yang arkitek yang minta kerja yang bukan arkitek. Dan saya selalu tanya, kenapa korang belajar susah payah, keputusan baik, belajar susah payah, kenapa tiba-tiba tak nak jadi arkitek? Kan dah belajar susah payah. Saudara-saudari tahu, biasa di Malaysia sekarang ni gaji sebagai arkitek 1,500 sebulan. 1,500 sebulan, biasa sekarang. Gaji sebagai jurutera awam, civil engineer, 1,800 sebulan, biasa. Kalau kerja di syarikat besar sedikit sebagai jurutera, dapat gaji 2,300-2,400 tu dah kira hebat. Janganlah cerita 4-5 syarikat besar. Itu kita cakap macam budak-budak yang terpaksa mencari kerja dengan macam-macam tempat semua. Bayangkan arkitek yang belajar sampai 7-8 tahun, gaji 1,500, saya bayar cleaner saya, yang tolong jaga pejabat, 2,000 sebulan. Itu pun dia susah nak hidup dengan 2,000 sebulan. Ini masalah sebenar negara ini sebenarnya. Macam mana kita selepas 20-30 tahun bertukar Perdana Menteri 3-4 kali, macam mana kita boleh biarkan akhirnya anak kita, adik kita yang orang kita kenal susah payah belajar daripada sekolah rendah masuk universiti, sekolah menengah, hanya untuk dia keluar lebih baik dia jual burger. Bayangkan keadaannya kalau generasi ini
terpaksa melalui keadaan ini, dan mereka pula ada anak. Mereka akan fikir, aku dah lalui semua. Aku terpaksa tanggung hutang pendidikan, aku belajar susah payah, akhirnya aku kena jadi Grab driver, sebab itu lagi baik daripada jadi jurutera ataupun arkitek. Maka kita melahirkan satu generasi yang terlepas, yang tidak yakin dengan pendidikan. Dia akan beritahu, tak payahlah kau belajar. Ini semua masalah-masalah yang akan berakar. Tapi kita ada pimpinan yang dia tak peduli semua ni. Dia peduli apa? Malah dia tak tahu pun gaji orang 1,500 sebulan. Dia peduli apa anak dia? Bukan mengaji sendiri, bukan cerdik mana ke, hebat mana ke. Jadi menteri, anak jadi bot 5 biji. Sebab tu dia tak faham. Tapi kita, saudara-saudari, orang biasa, kita semua kena faham. Baik yang UMNO, baik yang PKR, baik yang PAS, kita semua kena faham. Sebab semua ini masalah yang kita kena tanggung, mereka tak tanggung. Jadi sebab itu masalah utama negara ini ialah masalah gaji. Kenapa keadaan berlaku sehingga sebegini? Kerana kerajaan bersilih ganti, bertukar-tukar, tapi tidak ada pimpinan yang betul-betul fokus. Kalau kita nak menaikkan gaji, ini mestilah satu mandat negara. Ini sesuatu yang cukup penting, lebih penting mengatasi segala-galanya. Maksudnya kena tukar undang-undang. Maksudnya kena bantu majikan. Maksudnya kena pastikan ekonomi kita ini berada di tahap nilai tambah yang jauh lebih baik. Kerana kamu nak paksa majikan bayar tinggi pun tak boleh juga. Sebab kamu paksa dia bayar tinggi, kalau dia tidak ada perolehan ataupun hasil yang mencukupi, dia pula tutup kedai. Kalau dia tutup kedai, budak-budak daripada yang ada kerja tiba-tiba tak ada kerja. Tapi yang berlaku selama berpuluh-puluh tahun, tidak ada satu pun usaha yang bersepadu untuk memastikan kita melompat daripada kegiatan ekonomi yang makin jatuh dan merudum. Sebab itu, untuk cerita soal gaji ni, dia soal nilai tambah ekonomi. Dan nilai tambah ekonomi tidak boleh diserahkan semata-mata kepada sektor swasta. Dia mesti ada satu koordinasi yang menyeluruh untuk naik taraf ekonomi. Masalahnya, Menteri Ekonomi yang kita ada, lepas itu dia pun jadi Menteri Industri, nama dia Azmin Ali. Tak ke mana lah kita. Sedangkan yang kita perlu buat, sebab itu melalui platform Ayuh Malaysia ni, kita nak bercakap dengan semua rakyat Malaysia yang biasa. Kalau boleh bukan soal parti, bukan soal kau sokong siapa. Dia sebenarnya harapan saya satu saja. Saya yakin bahawa rakyat kena ketuk yang dekat atas. Kalau yang dalam PKR, kalau kita kena bersuara, kita bersuara. Kalau contohnya ada penyokong bersatu yang bersetuju dengan yang kami cakap, kamu pun kena tekan pimpinan kamu di atas. Orang PAS, kalau melalui ada ni, ayah dia PAS kot, anak ayah kau PAS tak? Terus tak mengaku kan. Kalaupun contohnya ada penyokong kawan-kawan yang PAS yang mendengar, kalau ada anak yang melalui yang saya sebut tadi, belajar bagus, keluar, tapi tak dapat tempat, kalau yang saya cakap ini betul, ketuklah pimpinan PAS di atas. Yang kita perlu ialah setiap orang kita perlu untuk tekan pimpinannya. Najib tak payahlah, dia memang tak peduli. Tapi pimpinan-pimpinan UMNO yang lain mungkin masih ada yang boleh dengar. Sebab itu kita nak ajak semua rakyat Malaysia. Kita berbeza pandangan, sokong lain-lain, tapi masalah kita sama. Masalah yang kita telah warisi dan akan warisi dan akan melumpuhkan kita ialah masalah yang sama. Sama macam COVID lah. COVID kalau dia datang, dia tak pilih orang UMNO tak kena, orang PKR kena. Mana ada? Semua kena. Jadi masalah-masalah yang kita sedang berdepan besar ni, semua kena. Jadi sebab itu, melalui bila kita lancar malam ini, memang dia susah sebenarnya nak mendengar benda-benda berat ni.
Dia mudah untuk bagi ceramah yang maki hamun, yang cerita pasal perkauman, yang cerita pasal benda-benda yang biasa kita dengar dari ceramah politik. Dia lebih susah untuk menarik perhatian rakyat mengenai perkara-perkara yang membosankan. Contohnya, macam mana kita nak minta orang bertani dengan menggunakan teknologi. Bosan. Dikang seorang je yang syok sendiri tadi. Aku bosan gila bila dia nak ambil cakap kan. Saya boleh tengok Facebook tadi, dia cerita pasal tanam vanila semua. Penonton terus jatuh. Aku cepat-cepat pergi cepat. Dia sebenarnya susah. Sebab benda-benda macam ini orang tak nak dengar. Tapi itu tanggungjawab kita. Sebagainya. Kenapa kita perlu bercakap tentang food security? Satu, semua orang tahu cerita harga barang mahal. Tapi yang paling penting, sepatutnya kita wujudkan peluang-peluang pekerjaan dalam bidang-bidang permakanan dan teknologi supaya kita boleh menghasilkan makanan sendiri, kita mengurangkan import. Bila kita kurangkan import, kita kena bayar petani-petani moden ni harga mahal. Sebab kalau kita sanggup bayar import yang mahal, alangkah lebih baiknya kalau wang yang kita bayar dekat luar negara tu kita gunakan untuk bayar anak-anak muda kita, daripada dia jadi arkitek RM1,500 sebulan. Baik dia tanam tomato. Kalau hasil daripada tanam tomato boleh dapat RM2,500. Tapi untuk kita boleh lakukan ini, kita perlukan teknologi, kita perlukan perubahan minda, kita perlukan sokongan, kita perlukan jaringan pemasaran, kita perlukan supaya semua rakyat cakap, yap, kita kena beralih kepada food security. Kita kena galakkan contohnya vertical farming. Kalau pergi kat Hulu Selangor dekat Bukit Beruntung kan, kalau pergi tengok YouTube, saya sekarang tengok YouTube kan, kerja tengok Bukit Beruntung tu ada satu klip pasal bandar berhantu. Sebab bandar tu dah ditinggalkan. Kilang-kilang, gudang-gudang semua tu, semua orang kata tempat hantu semua dah. Kan lebih baik kalau kita gunakan tempat-tempat yang terbiar itu untuk buat vertical farming. Sekarang ini dengan teknologi, kita tak perlukan tanah yang besar dah untuk tanam. Kalau buat vertical farming dengan baik, kos awal lebih tinggi, tapi dari segi guna tanahnya oleh kerana lebih sedikit, maka di satu-satu tempat kita tak perlukan tanah yang besar. Kita boleh buat di gudang, di bangunan, dan itu boleh cukup untuk kegunaan dan permintaan sedikit-sedikit kawasan itu. Jadi mungkin dekat Melaka ada 3-4 tempat, dekat Johor ada 3-4 tempat. Jadi tak perlulah kita import. Tapi semua ini perlukan campur tangan dan juga inisiatif kerajaan. Sama bila Izzah bercakap tentang TVET. Bapa saya tukang kayu. Jadi saya tengok salah satu daripada kerja yang akan pupus di negara ini ialah tukang kayu, tukang rumah. Sebab mana ada dah orang kita nak buat tukang kayu sekarang. Sebab tak boleh berdaya saing dengan orang Indonesia atau Bangladesh. Sebab gaji itu lagi terlalu murah. Takkan kita nak suruh anak-anak kita keluar sekolah ke vocational ke, gaji sehari dalam RM30 sehari, dia nak makan apa RM900 sebulan? Itu yang lebih baik jadi Grab driver ke jadi food panda. Sedangkan kemahiran bertukang itu cukup penting dalam masyarakat. Bayangkan sebuah negara yang tak ada tukang, mampus engkau nak buat rumah macam mana? Tapi yang tidak dibuat, contohnya macam mana di negara-negara lain, walaupun bayaran gaji atau upah untuk pembinaan rumah dan sebagainya meningkat, tapi dia tak perlu ambil pekerja asing, dia masih menggunakan orang tempatan. Mereka mengekalkan seni pertukangan. Macam mana dia buat? Dia guna teknologi. Janganlah suruh dia pasang butter, plaster semua. Dia tak nak buatlah kerja tu. Buat apa nak pasang plasternya? Kan senang sekarang macam IKEA, order Lazada ke Shopee ataupun IKEA, mari pasang-pasang skru, dapatlah satu perabot. Yang kita latih ialah
juruteknik yang reti macam mana nak menggunakan alat-alat peralatan tooling ni. Masalahnya sampai sekarang seni pertukangan, industri pembinaan di negara kita ni masih lagi guna angkat batu macam itu, plaster macam tu. Tempat lain dah pakai robot lah plaster. Tapi ini semua perlukan realignment ataupun koordinasi yang cukup besar, kerana dia melibatkan CIDB, dia melibatkan badan jurutera, dia melibatkan badan arkitek, dia melibatkan undang-undang, dia melibatkan majlis perbandaran tempatan. Semua ini perlukan koordinasi dan juga fokus daripada kerajaan. Jadi kalau kerajaan tak buat, sampai bila-bila lah jadi macam ni. Jadi budak kita pergi sekolah vocational, sekolah teknik, keluar tak ada kerja. Sedangkan bukankah mudah kalau kita ada yang kita sebut tadi, pakai IBS, pakai modular, kita order rumah harga murah, dia datang piling sikit, pasang skru je, rumah siap dalam masa sebulan. Kan senang. Benda ni berlaku di semua tempat lain. Malaysia je duk gigit jari. Semua ini perlu ditekan dan dibawa daripada rakyat. Jangan kita duduk tengok Netflix je. Tengok Netflix orang lain semua macam tu, kita duduk dalam gua. Sebab kita tengok Netflix, kita nak supaya kita pun macam tempat lain lah. Dan benda ini menteri tak kisah, kita yang kena tekan sendiri kan. Jadi sebab itu insya-Allah saudara-saudari boleh tengok, pergi ke website ayuhmalaysia.org. Kita akan tumpu 5 perkara saja. Dan 5 perkara ini ialah kerana dia akan membantu, pertama, mewujudkan peluang pekerjaan yang bergaji tinggi. Orang tua tak nak dengar, ikut suka dia lah. Ya, yang duk komplain sana semua, dia tak nak dengar, ikut suka dia. Yang muda-muda, kamu kena dengar, kamu kena bercakap, because you need this. It is for you. You need to talk about this, because unless we talk about this, it doesn't become a national pressure. If it is not a national pressure, politicians don't care. The more you talk about it, the more they have to pay attention. Sama dulu bila kita cakap pasal harga minyak, kena ada subsidi harga minyak, ulang berkali-kali sampai dia panas, baru dia buat. Sama juga, selagi kita tak ulang berkali-kali soal kerja yang gaji lebih tinggi, macam mana nak buat soal renewable energy. Negara Malaysia ni gila panas, tapi kita tak pakai solar, bayar elektrik. Tak ke rugi? Sedangkan kalau kita pasang solar, katakanlah rumah biasa, solar pasang 10,000. 10,000 tu mungkin ambil masa 2 tahun untuk kita bayar. Kalau kerajaan bagi pembiayaan mudah, tak payahlah bayar elektrik sampai ke mati. Ambil pembiayaan, bayar solar 2 tahun habis. Lepas tu elektrik percuma lah. Apa yang payahnya? Negara lain tak boleh buat, kutub utara tak ada matahari. Malaysia matahari banyak, tapi kita tak pakai. Sebab apa? Sebab tidak ada minat, dia tak menguntungkan menteri-menteri. Sebab tu dia tak peduli. Jadi ini perkara-perkara yang saya harap saudara-saudari kita boleh mula bercakap, mengulangi, biar tekanan itu datang daripada rakyat di bawah. Biar kita yang buka mata dia, biar kita yang paksa menteri-menteri ini supaya dia jawab, kenapa kamu tak buat? Kenapa kita tak boleh buat begini? Dan insya-Allah apabila ini berulang dan berulang, dia akan menjadi agenda nasional. Jadi saya bab kerja lah. Sembang senang, sembang boleh cakap je. Bab kerja, agih kerja, bab bahaya dan bab payah. Kita berdepan dengan keadaan yang mana pembohongan dan pembodohan itu adalah benda yang berulang-ulang setiap hari. Najib ingat dia boleh letak 2-3 benda dekat Facebook dia, dia confident orang akan ikut bulat-bulat. Orang ikut bulat-bulat, bukan semua orang lah, adalah geng-geng dia je yang duk ikutnya. Tapi ialah, kalau pembohongan dan pembodohan itu tidak dilawan ataupun tidak diperbetulkan, ataupun kita tak alihkan kepada perkara yang sebenar, pembohongan dan pembodohan yang berulang-ulang diulangi akhirnya menjadi satu kebenaran lah apabila dia tidak dilawan. Sebab itu
kita perlukan seberapa ramai yang mahukan perubahan, yang mahu kekalkan supaya kita berada ke arah yang lebih baik. Tidak kiralah parti mana yang memerintah. Sebab saya pernah jadi orang biasa 3 tahun. I can tell you this, I actually didn't care. I live in my life with my life. Saya rasa hidup saya ini, orang lain, siapa pun jadi kerajaan, tak ada kesan kat saya. Saya tetap kena bayar gaji budak-budak saya. Saya tetap kena cari bisnes untuk bayar gaji budak-budak saya. Dia tak ada kesan. Saya tak pernah dapat satu sen kerajaan mana pun berkuasa. Dan percayalah, itulah perasaan kebanyakan orang biasa. Sebab tu bagi saya, dia tak kisah sangatlah menteri mana ke kerajaan mana. Aku tak peduli sangat pun. Saya tak nak orang bodoh jadi menteri. Saya tak nak orang yang korup jadi menteri. Saya tak nak orang yang niat dia tak betul. Kalau ada menteri daripada parti satu lain, parti lain ke, tapi dia rajin, dia buat kerja dan dia jujur, saya okey je sebenarnya. Sebab itu saya tak nak kita terlalu taksub pasal orang itu, orang ini, pasal parti itu, parti ini. Rakyat mesti bersuara dan masing-masing yang menyokong parti masing-masing kena mainkan peranan itu. Kalau kita nak parti kita menang, maka kita kena tekan pimpinan kita supaya perform lebih baik lah. Supaya rakyat boleh tengok, diorang ni sebenarnya lebih maju dalam hal-hal yang menjaguhi rakyat. Kalau kita berjaya buat macam itu, memang kita menang lah. Tapi kalau kita tak berjaya, tiba-tiba ada parti lain yang nampak lagi laju, lagi dekat dengan rakyat, yalah, kalau bukan parti kita pun, tapi kalau dia bagus, dia buat amanah dengan baik, harapan kita ialah yang dapat manfaat itu semua orang, termasuklah kita. Sebab itu kita perlukan bantuan semua orang. Pertama, ini saya nak minta tolong lah. Saya salesman, biasalah sembang panjang, akhirnya ada benda nak jual kan. Dia macam orang jual ubat lah, sembang cerita ke laut, pusing, keluar hutan, masuk laut, semua dia nak jual ubat akhirnya kan. Jadi kita tak boleh buat semua ini kalau kita hanya harapkan 4-5 orang. Saya berjanji 1-2 perkara. Contohnya, insya-Allah setiap hari saya bangun, kawan-kawan yang lain, kita akan baca dan kita akan terus ketengahkan isu-isu ini. Kita akan ada kandungan digital, baik di media sosial, baik dalam bentuk penulisan, supaya kita dapat bantu mencerahkan pandangan dan pemahaman rakyat terhadap isu-isu ini. Ini tanggungjawab kita dan kita boleh buat. Tapi kita juga perlukan sahabat-sahabat yang dekat luar, tolong share, tolong sebarkan, tolong sambung perbincangan itu. Kalau betul, kongsi dengan orang. Kalau tak betul, perbetulkan. Kalau ada pandangan lain, sumbangkan pandangan lain itu supaya fokus rakyat kepada isu-isu macam mana kita nak menyelesaikan masalah-masalah ini. Saya tak nak sembang panjang malam ni apa nak buat 1, 2, 3, 4 ni, sebab kita ada 2-3 bulan lagi. Nanti kita sembang lah 2-3 bulan lagi satu persatu. Tapi yang penting kita nak beritahu, kita tak nak tumpu sangat soal serang menyerang politik ni. Kita nak cari penyelesaian dan ada benda-benda yang saya sebut tadi tentang 5 perkara besar. Tolong share, tolong sembang. Kalau ada kandungan yang boleh bantu pemahaman orang lain, sebarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang betul saya dan sahabat-sahabat yang lain akan turun dan jumpa dan cuba tiupkan balik semangat dan hidupkan balik keinginan terutamanya rakyat biasa untuk kita pertahankan perubahan yang kita dah dapat capai. Kalau yang rasa dah patah hati tu kena pujuk balik. Kalau yang rindu nak dengar jenaka pasal Rosmah, insya-Allah saya tengok balik, saya cakap balik kan. Sebab ada orang macam tu, dia kata saya dah tak minat YB sebab dah tak ada cerita pasal Rosmah. Mana isu yang baru yang kita boleh tumpu untuk menarik minat pengundi atas pagar, kita tumpu balik. Mana yang kami boleh buat, insya-Allah live Facebook ada. Lepas ni saya kalau kena TikTok, aku ber-TikTok lah kan. Tak follow siap korang. Yang mana saya boleh buat, kawan-kawan boleh buat, kita buat. Tapi tak cukup. Kita menang tahun 2018 dulu.
Kerana gelombang rakyat itu boleh nampak. Setiap orang merasakan saya boleh buat sesuatu. Apa yang saya boleh buat? Tell me what I can do. Itu yang kita hilang dalam 2-3 bulan ini, di 2-3 tahun ini. Dulu 2016, 2017, 2018, you can feel people coming to you tanya, tell me what should I do. Kita kena hidupkan balik perkara itu. Dan sebab itu, kalau saudara-saudari pergi ke laman ayuhmalaysia.org, dulu susah bila orang tanya what can I do. Letih aku nak jawab WhatsApp satu-satu ni. Bukan sikit, 40,000 orang. Saya ingat dulu masa kita gerakkan sukarelawan, kita kena gaji seorang untuk jaga beratus-ratus WhatsApp group. Mampus dia tiap-tiap hari. Sekarang ada teknologi lebih baik. Jadi kita insya-Allah akan susun dan mengatur sumbangan orang biasa ini. Kita pakai app. Jadi saya minta orang yang duk tanya saya, hantar email, WhatsApp, duk tag saya, mudah saja, mulakan begini. Sebarkan seberapa banyak yang mungkin. Pergi ke laman ayuhmalaysia.org, muat turun aplikasi Sista. Saudara-saudari muat turun. Dulu ada 44,000 rakyat biasa yang mendaftar menjadi sukarelawan. Ini orang-orang yang membantu kita di seluruh negara sehingga memenangkan kita. Mereka yang telefon pengundi atas pagar, mereka yang ketuk pintu, mereka yang menjadi pacar. Saya minta kalau boleh kali ini seramai itu ataupun lebih ramai, tapi untuk memudahkan kita menguruskan macam mana kita memberi tugasan kepada setiap sukarelawan, saudara-saudari kena download, muat turun aplikasi Sista. Daripada itu, saudara-saudari boleh mula buat kerja. Sebab Sista menggunakan data sains di belakangnya. Kalau contohnya saudara-saudari nak jadi sukarelawan bagi Parlimen Shah Alam katakan, saudara-saudari akan diberikan maklumat mengenai pundi atas pagar, siapa yang nak ketuk pintu, siapa yang nak cakap. Dan benda ni tak boleh nak buat masa seminggu masa pilihan rayanya, dia tak jadi. Dia kena buat selama yang mungkin. Hati manusia ni, kali pertama dia telefon dia marah lagi, kali kedua dia kata telefon lagi dia ni, kali ketiga dia cair lah. Jadi dia perlu dibuat berkali-kali dan berkali-kali. Dan banyak cara yang kita kena buat. Tapi kalaupun kita berkobar-kobar semangat, tapi tidak ada cara untuk kita menyusun gerak kerja kita dengan sistematik, pun kalah juga. Sebab itu yang kat luar sana, parti ke tak parti ke, tolong muat turun Sista. Boleh pergi ke laman ayuhmalaysia.org dan daripada situ muat turun, download terus. Sebab kalau tidak saya mengungkit, korang tiap-tiap hari mengacau aku suruh balik politik. Sekarang saya dah balik. Korang tak download, siap korang. Mana Aci macam itu? Saya letih tau, tiap-tiap malam anak saya tanya, Daddy pergi mana? Kenapa balik lambat? Jadi kita semua kena main peranan lah. Saya yang memang liat sangat ni sebab aku malas lah sebenarnya. Sebenarnya saya serik dah. Serik berkempen untuk pilihan raya ni. Letih. Tapi sebab kita tahu ada masalah besar, saya kembali, sahabat-sahabat semua kita perbetulkan. Jadi yang dekat luar sana, korang jangan jadi tukang tepuk tangan saja. Download, mula daftar jadi sukarelawan dan mula kita gerakkan di kawasan-kawasan untuk kita mula mendekati pengundi atas pagar. Bila pengundi atas pagar tengok dia orang ni sebenarnya betul-betul nak cuba, dia dah mula buat kerja, dia akan naik semangat balik. Dan semangat itu yang kita perlukan, kerana kita perlu pastikan kadar keluar mengundi itu melepasi 80%. Sebab sekarang ni bukan orang sokong UMNO, orang tak nak keluar mengundi. Dan yang tak kena keluar mengundi ni besar kemungkinan yang sokong kita lah. Jadi kita setakat nak mengayu kat dia, marah kat dia, kenapa tak nak keluar, nak salahkan COVID, benda ni takkan membantu. Kita hanya boleh yakinkan dia kalau kita pujuk hati dia, ketuk hati dia, yakinkan dia bahawa kita faham, kita minta maaf, but we really need you and we are doing it now. We need your help to do your bit.
Kalau kita buat 4-5 bulan, insya-Allah kita mungkin boleh naikkan kadar keluar mengundi itu 10-15%. Kalau kita masuk pilihan raya dalam 3-4 bulan lagi, kalau kadar keluar mengundi itu melebihi 70%, UMNO pun bungkus juga. Jadi kita masih ada masa, tapi kita tak boleh bercakap pasal politik sajalah. Kita perlukan hidupkan balik, dan untuk hidupkan, tiupkan semangat, panaskan balik mereka, kita perlukan seberapa ramai sukarelawan. Sebab sukarelawan yang kat bawah ni, yang nak ketuk pintu, yang nak panggil, yang nak buktikan bahawa ini bukan soal pimpinan politik berebut jawatan, ini soal rakyat, ini soal setiap daripada kita ada tanggungjawab. Dan yang ketiga, lepas ni saya tutup mulut, saya balik, saya kena sebut yang ketiga. Tadi saya kata pertama, tolong share kandungan kan. Yang kedua, tolong download dan jadi sukarelawan. Yang ketiga, tolong bagi duit. Mudah saya direct tolong bagi duit. Sebabnya begini, pilihan raya zaman sekarang tidak lagi soal kempen, soal jentera, soal apa sangat. Dia soal persepsi yang dimainkan secara digital. Lebih daripada 70% pengundi sekarang mendapat berita mengenai politik ini daripada media sosial, daripada Facebook terutamanya. Twitter tu ada, tapi tak sebanyak Facebook. Dalam pilihan raya negeri Johor baru ini, bila dibandingkan belanja oleh BN dan PN berbanding belanja oleh calon-calon Pakatan Harapan, bila saya kata belanja tu, maksudnya berapa yang dibayar kepada Facebook untuk menghantar mesej dan juga kandungan kita kepada pengundi. Bezanya 10, nisbahnya 10:1. Maksudnya kita belanja RM1, UMNO Barisan Nasional PN belanja RM10. Itu masa tu saja, tak campur masa-masa lain. Sebab itu saudara-saudari, kita bermula dalam 10 tahun yang lepas, yang mana gelanggang maya ini kita menang. Kita yang menang dan membuka gelanggang maklumat maya 10 tahun yang lepas. Menjelang masuk pilihan raya umum ke 2018 yang ke-14 baru ni, kita yang betul-betul berada di depan dalam maya. Kalau ada Facebook Live, kita boleh sampai 50,000, 60,000 orang menonton secara live. Saya ingat kadang-kadang video saya dalam seminggu, tontonan 1 juta tu mainan saja. Kita kalah, bukan kalah, sayu dalam tempoh 1-2 tahun yang lepas. Sayu. Saya mula nampak macam ada benda tak kena dekat PRN Johor bila saya tengok Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi ucapan, ada 5,000 orang tengok. Sebab dia bukan seorang pemidato yang hebat, dia pemidato biasa je, tapi ada 5,000 orang tengok. Saya tengok pula grand finale yang Pakatan Harapan buat, saya rasa 1,000 lebih ya. Sedangkan grand finale yang Pakatan Harapan buat tu 3 parti gabungan, 1,000 orang lebih. Maknanya kita sudah tewas di gelanggang maklumat yang paling utama. Ini gelanggang maklumat yang kita terokai. Jadi nak tak nak, kita kena terima hakikat bahawa medan pertempuran untuk PRU akan datang bukan lagi soal ceramah sangat ke apa, bukan. Dia sebenarnya soal maya di media sosial. Dan soal maya ini maknanya kita perlukan bayar kepada Facebook, kita kena target, kita kena tengok pengundi macam ini, dia suka maklumat macam ini, maka kita kena bayar Facebook untuk hantar maklumat itu kepada mereka. Lebih banyak kita kena buat kandungan, dan kandungan maya ini bukannya dapat percuma. Kita perlukan kumpulan yang membangunkan kandungan ini. Kita perlukan digital marketer yang betul-betul tengok data. Operasi ini bukan lagi cerita main-main dekat Facebook macam kita biasa buat. Dia perlukan operasi yang tersusun. Jangan suruh aku bagi duit aku semua, tak ada dah semua kan? Jadi saya memang dah tak ada duit sangat sekarang, memang tak ada lah pun kan.
Jadi sebab itu saudara-saudari kalau pergi ke laman Ayuh Malaysia, saudara-saudari akan tengok nombor akaun Ayuh Malaysia Sdn Bhd. Saudara-saudari dulu membantu kita untuk memenangi pilihan raya umum 2018. Rakyat Malaysia menyumbang sehingga 8 juta ringgit. Yang itulah yang kita biayai calon-calon. Dari segi digital marketing yang kita bayar kepada Facebook, yang kita buat bahan kempen, yang kita bayar deposit, yang kita bagi duit poket, daripada 8 juta yang diberikan oleh rakyat Malaysia. Kalau kita boleh dapat 8 juta, insya-Allah menang pilihan raya lah. Tapi saya rasa rakyat Malaysia pun sekarang mungkin bosan, rasa macam suam-suam kuku lagi. Tapi mana yang dengar, mana yang dapat maklumat, saya mohon supaya mula bagi sumbangan RM10, RM20. Memang tak, orang tak bagi banyak dulu. Orang bagi RM5, RM10 je sebenarnya. Tapi setiap seorang daripada kita, kalau kita sumbangkan RM5, RM10, RM50, jangan bagi kat saya, bagi dekat Ayuh Malaysia. Itu bukan bank account saya tu. Itu memang Ayuh Malaysia punya bank account. Kerana kita perlukan untuk gerakkan kempen, terutamanya kempen maya secepat mungkin, kerana kita ketinggalan di media sosial. Jadi itu 3 perkara. Kalau tak dapat, saya akan ungkit dan ungkit dan ungkit lagi sampai kita dapat. Tapi insya-Allah daripada minggu akan datang dan minggu akan datang, kita akan tumpu. Najib tak tidur malam dah sebab dia tahu memang saya minggu depan aku tembak lah kan. Sekarang dia duduk panik seminggu dah ni kan. Mana yang kita tumpu kat Najib, kita tumpu kat Najib. Orang kata, kenapalah kamu sibuk sangat dengan Najib semua ni? Bukan apa, dia membodohkan orang. Orang yang cuba membodohkan orang ni memang kena tembak kan. Jadi Najib tu memang kita akan selesaikan. Tapi pada masa yang sama juga, insya-Allah kita tumpukan kepada 5 perkara tadi. Macam mana nak selesaikan soal kelangsungan makanan, soal peluang pekerjaan yang baik, soal guna tenaga supaya kita tidak membazir bayar elektrik, sedangkan kita boleh kurangkan kos yang ditanggung oleh rakyat tiap-tiap bulan. Soal macam mana nak membina rumah dan mewujudkan peluang pekerjaan yang nilai tinggi supaya kita boleh buat rumah yang mampu milik kalau kita pakai IBS dan juga kalau kita pakai modular. Dan juga macam mana kita nak mendemokrasikan pendidikan supaya tak ada lagi dah orang kena tanggung hutang puluh ribu, ratus ribu keluar universiti jual burger. Kita tak nak dah semua tu. Jadi kita akan tumpukan kepada itu. Saya main peranan saya, sahabat-sahabat yang lain main peranan. Saya minta semua yang menonton, yang mendengar, kita semua juga main peranan. Kita pernah buat. Jangan bimbang kalau BN rasa dia kuat, dia hebat, biarkan dia. Kita pernah buat semua ini. Kita pernah berjaya dalam keadaan orang langsung tak percaya kita boleh menang 2018. Dalam keadaan Najib rasa dia cukup hebat masa itu. Maksud orang tak yakin pun kalau ada pertandingan 3 penjuru, kita tak hilang deposit. Kita menang, saudara-saudara. Maksudnya 1 jam aku cakap, baru sekali je tepuk. Ini yang dalam dewan ini dalam dewan ni tengah orang bagi ucapan nak kasih semangat, baru sekali tepuk. Kat luar tak tahu macam mana kan. Tapi kita pernah buat semua ni. Jadi insya-Allah, walaupun kita mula dengan langkah kecil, kalau kita konsisten seperti sebelum ini, rakyat akan sambut. Tumpu kepada yang ini, teruskan, insya-Allah 2-3 bulan akan datang mungkin kita akan dapat merasakan. Dan paling kurang kalau kita berjaya, kalaupun kita tak boleh berjaya ubah pandangan penyokong-penyokong parti lain, matlamat kita ialah untuk meningkatkan kadar keluar mengundi supaya dia melepasi 70% dalam pilihan raya umum akan datang. Kalau kita berjaya buat yang itu, saya tak rasa BN boleh menang besar, ataupun mungkin tak boleh menang pun. Jadi dengan itu, kita memang tak ada gimmick lancar ke apa. Lancar kita minta duit saja, sila bagi duit. InsyaAllah kita akan ketemu lagi lepas ini. Seperti biasa kita gerakkan sesi penerangan.
Lori tak lori tu nanti saya fikir dulu. Kalau aku rasa macam bos saya, macam kalau boleh tak nak lah naik lori lagi, cukup lah naik lori sekali kan. Beca tak boleh, aku berat. Tapi kita akan tengok dengan pandangan bahawa pilihan raya umum akan berlaku dalam 2-3 bulan daripada sekarang. Jadi kita tumpu sukarelawan rakyat biasa. Dan saya takkan jerit ayuh Malaysia macam cincong buat. Itu dia buat tak apa, saya takkan buat. Jadi saya hanya nak tutup dengan ucap terima kasih banyak-banyak yang hadir jauh. Balik jangan lupa basuh tangan, pastikan SOP baik-baik. Yang balik, yang ada keluarga, sila mandi sebelum tidur ya. Sebab kita bila berjumpa dengan orang ni, risiko SOP risiko COVID lebih tinggi. Dan saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Kita jumpa lagi. Ingat 3 benda. Pertama, kongsi maklumat. Yang kedua, daftar sukarelawan, download dari Sista daripada ayuhmalaysia.org. Dan yang ketiga, tolong bagi 10, 20, 30 ringgit. Okey? Terima kasih banyak-banyak. Saya Nandri Vanekam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih.